Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini kita sekali lagi bersama Puan Fazlin yang sebelum ni telah menceritakan tentang selling dan juga introvert. Tapi pada kali ini saya nak minta Puan Fazlin berkongsi mungkin sedikit dalam beberapa minit untuk para trainers. Terutama sekali kita tahu keperluan untuk trainers menjual program tu ada, dan keperluan untuk trainers ada presence secara online dan sebagainya. Dia kena build dia punya followers ataupun potential participant dia sebelum dia boleh membuka ruang untuk menjual program dan sebagainya lah. Jadi mungkin sedikit tips daripada Puan Fazlin bagaimana trainers boleh menjual secara profesional tanpa kelihatan pushy, mendesak dan sebagainya. Mungkin Puan boleh kongsikan sikit beberapa minit? Silakan. Okey tuan. Ini soalan untuk introvert ni. Dia nak jual tapi dia macam tak nak jual. Dia macam mana kan? Jual tapi tak nak jual. But the main one is kita kena jual. Tapi the way kita approach tu macam tak menjual. Okey, sebenarnya rakan-rakan sekalian ni saya nak share. Of course kita punya klien tahu kita mesti nak menjual. Semua yang datang, kita bukan datang seorang ramai company datang dah dekat dia. Bukan kita yang pertama. Saya percaya itu bila mana kita pergi ke satu syarikat tu, kecuali lah syarikat tu dia memang sangat-sangat baru. Okay, tapi biasanya kita akan dapat database yang biasalah yang selalu buat training, semua kita dah akan dapat database tu. So klien pun tahu kita datang tu untuk menjual. Okay, cuma cara kita akan membezakan kita dengan yang lain. Itu dia. So mungkin untuk pertama kali saya memang tak galakkan hard sell tu. Hard sell ni dia akan jadi sendiri dia akan datang sendiri daripada klien tu sendiri bila dia dah biasa dengan kita. So first thing first, yes. Sebab dia dah tahu kita bawa model apa tuan. So dia akan one day dia akan text kita. Puan Fazlin, boleh ni yang customer service untuk hari ni sekian-sekian. Dia pula identiti. Maksudnya kan, betul tak? Jadi betul. Tapi nak ke arah tu dia mungkin mengambil masa berbulan, bertahun. Nak ke sampai klien sendiri yang message kita. Kalau dapat sebulan lepas tu klien terus ke kita, alhamdulillah lah tu. Okay, ada orang tunggu sampai rezeki lah ya. Ini mungkin cara kita juga. Okay, kita kena selalu tengok, kita kena review cara kita approach a particular client tu. Okay, sebab setiap jabatan, setiap klien kita ada keperluan berbeza. Satu, protokolnya berbeza ya. Kalau kerajaan lain, swasta lain, dan swasta sendiri ada garis panduannya sendiri, tak boleh, bajet ada tapi tak boleh nak keluar. Something like that, kita kena faham. Kita kena ada rasa empathy pada klien. Okay, kita memang kena createkan keperluan tu. Okay, saya faham certain things yang kita kena create. Mungkin dia nampak push a bit lah, tapi cara kita create tu mungkin dengan cara kongsi ilmu. Kita kongsi dulu ilmu. Saya lihat ramai yang trainers kita online kan, kita share ilmu dengan secara keseluruhannya. Tak banyak pun tak apa, tapi sedikit, sebagai sikit-sikit orang kata sebagai intro. Jadi orang kenal kita yang kita buat servis tu. Kita ada buat servis tersebut. And training saya percaya saya boleh katakan ia adalah red ocean business, kalau saya boleh katakan ya. Betul. Tapi tak bermakna kita tak boleh bekerja, kita tak boleh guna teknik blue ocean strategy. Sebab training itself, kita nampak training tu sendiri dah orang kata dah orang kata penuh lah dah ramai kan orang buat training, semua syarikat nak training ramai, trainers training providers ramai. Tapi how to make it a blue ocean strategy is your module. Okay, kita punya module, kita kena kreatif. Yes, saya buat customer service, company A also buat customer service, company C also buat customer service. So what are the different? What you can offer to the company, to the client that different from others? Of course, you will come up with something module yang I'm not sure you have some formula. Okay, so kelainan ni trainers kena cari. So that only you can swim in the blue ocean strategy. Macam tu. Walaupun dia memang training banyak, kita tak pecah lagi kan. So
So saya nampak macam bidang teknikal lah, terutamanya teknikal tu dia blue in blue ocean. Agak mudah sikit, okay, dari segi modulnya, tapi kita kena complement dengan approach yang betul. Okay, knowing professionals, they are professionals. So kita kena ada gaya professional. Okay, kalau keperluannya kena call dulu, kena orang kata kena buat appointment dulu, kena ikut. Itu cara mudah lah. Sekarang senang, Google semua kita boleh tahu siapa head of this. At least you got to know the names. Bila mana sampai pada hari kejadian nak bertemu atau nak buat appointment tu, if you mention this name but this name is no longer, kadang-kadang website pun tak update. Betul. But the person in charge yang dekat situ, yang dekat jabatan tu akan maklumkan. Dan report akan bermula di situ. Jadi kita ni sebenarnya memang kena mula kerja dari sekarang, tuan. Sebab dia satu proses, dia tak boleh kata tak apalah esoklah. Model dah ada, dah siap ni tapi esoklah. Maksudnya kita jangan fikir momentum. Kita jangan ikut masa kita, kena fikir orang lain punya masa. Orang tu meeting 2 minggu, mana tahu kan? Kita tak tahu kan? Dah 2 minggu pula, lepas tu baru kita boleh pergi. Kan dah makan masa kat situ. Macam tu. So perancangan masa sangat penting. Saya kata tadi research sangat penting, and approach for professionals. Sebab saya tak otai lagi lah saya. So just being humble. Saya faham ada antara kita dah memang very senior, dah memang level general manager, okay, in certain companies. Saya faham. Tapi when you go to approach people, kita as humble as we can. Macam tu. Because first impression matters, of course. Okay, if we touch about image pula, there's another angle. And first thing first, saya sangat percaya pada repo yang kita kena buat tu. Orang kena kenal kita, okay. Trainers, you have to go out. I'm telling myself as well lah. Okay, cuma sekarang saya ada priority saya sendiri, so saya kena slow down sikit training ni. Tapi ni yang saya nampak. Saya tengok, saya alami, tengok rakan-rakan lain yang berjaya, Tuan Fauzan yang berjaya, okay. Banyak lagi tips daripada Tuan Fauzan, okay. Tapi itu yang saya nampak lah. Repo is very important. Bila orang dah kenal kita, sikit-sikit orang akan kenalkan kita. Kita tak payah pergi jauh-jauh sangat pun. Okay? Networking circle kita kena betul. Jadi kita ni bantu sama lain. Oh, saya kenal. Contoh saya selalu direkomend. Saya duduk di Kuantan ni, saya selalu fikir saya tak mencari sangat, jadi saya tak dapat job sangat lah. Saya faham tu, sebab you tak cari dan you tak dapat job, saya faham. Tapi yang saya dapat tu ramai sangat yang refer saya. Ramai yang refer, oh Puan Fazlin ada buat ni. Tak apalah, sesi 2 jam pun okay what? Betul tak? So kena mulakan langkah tu trainers, get your module done with with a uniqueness of your module. You have to know that, and target market you have to understand as well. Nak kena pergi dengan orang yang betul. Why we need to have all this plan? Ya Allah, kenapa kena plan dulu? Tak boleh kena pergi je. Boleh. Cuma saya risau. Bila you pergi, okay, kemungkinan untuk kena reject tu ada. Itu kena ada space ya, kena ada space dekat diri sendiri. Kemungkinan kena reject ada. Reject langsung ya, bukan reject macam nanti saya akan call Puan semula. Itu reject lembut lah. Ada tu memang kan dia ada reject yang kita kena faham sendiri. Tapi ada reject yang memang tak nak kita langsung. So because of you not plan your work, kan sayang tu namanya kan. Macam tu. So itulah saya rasa itu yang penting untuk kita punya trainers. Okay, untuk mulakan kita punya sosial. Sebelum kita tamatkan yang ini, saya just nak saya tertarik dengan perkataan kena reject tu. Sebagai seorang yang terlibat dalam sales, Puan Fazlin mungkin bukan nak kata biasa kena reject, tapi rejection tu dah sedia maklum, ataupun ada certain level of tenacity untuk teruskan lagi walaupun dah kena dan memang rasa emosi tu, rasa kecewa, rasa down. Yes. You still have to pick yourself up for the next call. Kan? Tadi pagi dah kena reject dengan klien, so next call tetap ada dan ada possibility dapat. So untuk trainers kadang-kadang dia mungkin tak biasa kena reject sebab dia selalu berdiri depan, deliver training, orang tepuk, orang suka,
orang puji, kata apa, So terus ada energy. seronok dan sebagainya kan. Jadi Yeah. sesekali bila dia kena keluar menjual dan dia kena reject, benda tu sangat besar impact dia pada emosi dia. Jadi mungkin ada tips yang mudah untuk orang yang tak biasa kena reject, tiba-tiba bila dia kena reject bertalu-talu, macam mana dia nak keep going on? Saya akan syorkan, pergilah kena reject. I mean, you know, you have to kena reject. Serius saya cakap. It only teach you after you experience it. Then you know how to handle. Penerimaan kita macam mana. Tapi untuk sharing, saya cuba boleh kata sediakan dulu, sebab kita tak tahu degree of rejection ya. Sebab kadang-kadang ada orang memang kena betul kan? Kan? Nampak kita low sangat sampai orang memang harsh betul dekat kita. Tapi well, it's not enough, macam tuan cakap lah, sebab kami orang sales ni dia macam it's not enough work, next, dia akan cakap macam tu kan. Macam tu. Okay, tapi untuk trainers, untuk yang tak biasa, saya punya pesanan is kena cuba sekali. Kena Puan, tak boleh tak kena. Sebab ini dia, by sharing saya boleh cakap, tapi untuk betul-betul untuk you punya ni, you memang kena rasa sendiri, and then you know where the strength come from. Betul. Strength tu dia akan ada tahu juga. Tak apa, cakap macam tu kan. So, I try lagi. Tapi kita bukan cuba dekat dia pun, there are a lot of people kan. Macam tu. Yes. So, saya ingat ada satu kata-kata, saya tak tahu, tak sure dari mana. Dia kata the more no's I get, the closer I am to a yes. Lagi banyak tidak, lagi banyak rejection yang dapat, lagi hampir kita kepada yang akan terima dan yang akan kita close sales. Kan? Betul. Jadi memang kena, tak ada cara lain kena biasakan reject. Kena tadah diri tu, kena reject. Kalau saya sebab sekarang saya develop a team. Saya cakap kat team, you kalau tak kena reject means that you are in the wrong industry. I would say that lah. Yeah, you know. So kita kena face benda tu, sebab ada benda lagi besar daripada rejection tu sebenarnya. Kalau benda sikit pun kita tak boleh nak hadapkan. Kadang Allah tu, saya pun kait jugalah untuk Muslim kita kaitkan jugalah. Kadang Allah tu bagi sikit je untuk test. You nak berjaya ni kan, kita nak berjaya, kita dream big kan. Tapi test yang very small test pun you even cannot carry it. So how? So ask yourself on that. Okay? Alright. Okay, kagum juga ni cerita ni. Mungkin insyaAllah kita akan arrange satu session pada masa akan datang untuk elaborate further on this topic. Sebab in fact bercakap pasal rejection pun mesti ada teknik-teknik dia dan mesti ada cara untuk kita bounce back quickly. Tetapi untuk kali ni saya terima sebagai satu tips yang sangat penting ialah kena lalui. Tak lalui, tak rasa, tak boleh sembang. Tak boleh cakap. Tak boleh sembang. Jangan cakap besar lah. Kena lalui. Okay. Alright. Sekali lagi, terima kasih Puan Fazlin kerana sudi meluangkan masa dengan saya untuk para penonton mendapat sedikit ilmu daripada perkongsian ini. Dan insyaAllah dari masa ke semasa kita akan berkomunikasi dan harapannya ada lagi ruang dan peluang untuk kita bertukar-tukar ilmu perkongsian melalui platform online ni. Sekali lagi bagi pihak saya dan tim, terima kasih Puan Fazlin. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam.